InsyaAllah pada sangat tangkas. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasul mu'minin. Allahumma ghnina bihalal harami wa siwa bismika wa min da'im ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah ma sya'allah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib kita online daripada Sungai Tangkas, Kampung Sungai Tangkas. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala. Kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah kita masih lagi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kitab peringatan bagi yang lupa. Sampai di kitab muka surat 231 sambungan semalam, yakni bab yang menjaga, bab bertajuk penjaga lisan, bab menjaga lisan. Kita tengok sampai di kitab muka surat 231 insya-Allah. siapa yang terlibat, mohon siapa yang tu boleh mohon share insya-Allah dalam grup. Sebentar saya share pada sahabat lain. Saya share kat salam sahabat. Okey, insya-Allah. Bab menjaga lisan, muka surat 231 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abu Laits As-Samarkandi berkata, ayahku meriwayatkan dengan sanadnya. Betul, Ayahku meriwayatkan dengan sanad dari Abu Dzar Al-Ghifari berkata, ya Rasulullah, apakah yang tersebut dalam suhuf Ibrahim alaihissalam? Jawab Nabi SAW, di dalamnya ada contoh-contoh dan nasihat-nasihat seperti seharusnya seorang yang berakal selama tidak terbalik akalnya, menjaga lidahnya, mengetahui keadaan masanya, rajin pada urusannya. Dan siapa yang menganggap bercakap itu termasuk amalnya, maka sedikit bercakap kecuali jika penting ataupun perlu. Ini ada dalam kitab Nabi Ibrahim, ya, suhuf dia. Ditanya kepada Rasulullah SAW, sahabat, kana fiha amsalun wa ibarun ya baghi lil aqil ma lam yakun maghluban fi aqlihi an yakuna hafiza lisanihi arifan bi zamanihi muqbilan ala sya'nihi fa innahu man hasaba kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima ya'nihi. Jawab Nabi SAW, apa yang terdapat dalam suhuf Ibrahim, di dalamnya ada contoh-contoh dan nasihat-nasihat seperti seharusnya seorang yang berakal selama tidak terbalik akalnya. Orang yang berakal, yang masih tak berpusing akalnya, yang masih sedar pada akalnya, dinasihatkan pertama menjaga lidahnya. Menjaga lidahnya pertama, ini jaga bab lisan. Zaman Nabi Ibrahim lagi dah dipesan. Yang kedua, mengetahui keadaan masanya. Tahu bab masanya, maksudnya mengingatkan kita ni bab masa yang hebat. Masa terus berjalan, masa terus berlalu, ya, tak berhenti. Habis Ramadan masuk apa, Zulkaidah, masuk Syawal dah Zulkaidah. Ni tak lama lagi, minggu depan dah start mula bab Zulhijjah, bab musim kurban. Tu jangan lupa 9 Zulhijjah, hari Arafah.
Tuan Guru saya pesan kalau boleh cari jalan untuk berpuasa 9 Zulhijjah. Besok tu hari raya. Hari ni hari Arafah. Puasa sunat Arafah. Salah satu, jaga masa kita. Yang cantik kita puasa daripada 1 Zulhijjah, puasa sunat. Inilah masanya untuk mencari pahala. Tu, mengetahui keadaan masanya. Dah berumur, dah pencen dan macam-macam. Masa dah habis. Yang seterusnya, rajin pada urusannya. Urusan dia dengan hari akhirat. Tak ada buang masa lagi dah. Ya. Rajin tu bab akhirat, tak boleh tinggal. Bab mengaji Quran, bab zikir pada Allah Ta'ala, bab sembahyang sunat dan macam-macam. Dan siapa yang menganggap bercakap itu termasuk amalnya, maka sedikit bercakap kecuali yang perlu. Kalau dia tahu bab percakapan tu sebagai salah satu pada bab amalnya, cakap biar yang penting ataupun biar tempat yang perlu. Itu dipesankan oleh kitab ataupun suhuf Nabi Ibrahim yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Abu Lain As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, seharusnya seorang yang berakal itu tidak tekun kecuali dalam 3 macam. Usaha untuk keperluan hidupnya, atau beramal untuk hari kemudiannya, atau bersuka-suka yang tidak haram. Juga berkata, seorang yang berakal harus dapat mempergunakan waktu siang dalam 4 perkara. Waktu siang dalam 4 perkara. Orang yang berakal pergunakan waktu siang dalam 4 perkara. Dalam 4 waktu. Pertama, waktu untuk munajat kepada Tuhan. Kedua, waktu untuk mengkoreksi diri. Ketiga, dan waktu mempelajari ilmu kepada orang yang dapat menasihati dan menerangkan kepadanya urusan agamanya. Dan yang keempat, waktu untuk memuaskan nafsunya yang halal dan baik. 4 benda dibahagikan. Jika seorang yang berakal harus menggunakan waktu siang dalam 4 waktu. Sebelum tu dipesan oleh Rasulullah SAW, seharusnya orang yang berakal itu tidak tekun. Orang yang berakal tidak tekun kecuali 3 macam. Dia tekun pada 3 macam orang yang berakal. Yang pertama, mohon komen suara. Okey ke tak okey? Suara. Mohon komen suara tuan-tuan. Orang yang berakal dia tekun 3 perkara, iaitu yang pertama, usaha untuk keperluan hidupnya. Tekun dia mencari rezeki. Pagi-pagi lepas subuh dah habis berjemaah, habis bab subuh, keluar dia terbit matahari, keluar dia mencari rezeki. Tu waktu yang paling hebat. Menyungguh, ya. Menyungguh, keluar saja bismillah, tawakkal tu Allah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ni keluar rumah, ya, tawakal pada Allah Ta'ala. Itu mencari rezeki, keperluan hidupnya untuk keluarganya. Yang kedua, beramal untuk hari kemudiannya. Tu. Yang kedua, orang yang berakal ni tekun pada yang kedua, iaitu beramal untuk hari kemudian. Maksudnya kerja pun untuk bab amal, ibadah untuk pun amal untuk bila? Untuk future, untuk akan datang, hari kemudian. Hari kemudian tu hari akhirat, yang dipanggil hidup sesudah mati, hari selepas dia mati. Itu menyungguh dia beramal untuk hari kemudian. Dan yang ketiga, orang yang berakal bersuka-suka yang tidak haram. Dibolehkan bersuka-suka, tapi syaratnya bukan yang haram. Jangan seronok dengan bab yang haram. Juga berkata, seorang yang berakal harus mendapat mempergunakan waktu siang dalam 4 waktu. Ini pesan lagi Rasulullah. Orang yang berakal disuruh menggunakan waktu siang dalam 4 waktu. Dibagi pada 4 waktu. 4 bahagian waktu. Yang pertama, waktu untuk munajat kepada Tuhan Allah. Pastikan kita ada, ya? Pastikan kita ada bahagian waktu untuk mengingati Allah Ta'ala, bermunajat pada Allah Ta'ala. Yang kedua, dipesan oleh Rasulullah, waktu untuk mengkoreksi diri.
memperbetulkan diri kita. Tak semua orang betul, kebanyakannya tak betul, tapi adalah kita ambil waktu untuk apa? Untuk memperbetulkan diri kita. Yang ketiga, memberi waktu mempelajari ilmu kepada orang yang dapat menasihati dan menerangkan kepadanya urusan agama. Itu dipesan oleh Tuan Guru Datuk Ismail Gamus. Cari ulama, cari tok guru untuk mengkoreksi kita, untuk mencari ilmu agama. Kenapa kita tidak cari ilmu agama? Sekarang tak payah cari, dah ada depan mata. Contohnya ilmu Al-Quran, depan TV dah. Diulang satu hari 4 kali. Allah bagi hadiah, anugerah yang paling hebat. Tak payah jauh-jauh, basic dah ada semua cukup. Tajwid ada, tilawah ada, tilawah ada, hafazan ada, lagu tajwid ada, hukum tajwid ada. Yang paling hebat, tadabbur, terjemahan tafsir. Satu-satu muka surat habis dah. Dah masuk juzuk yang kedua. Target dah 600, target nak 604 hari. Tu. Kalau kita tak ada bersama dengan program tu, tuan-tuan, masalah besar kita. Pasal apa? Disuruh kita mencari waktu untuk urusan agama kita, untuk menasihatkan diri kita. Salah satunya ayat Al-Quran, untuk memandu kita hidup dalam dunia. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW pesan waktu untuk memuaskan nafsunya yang halal dan baik. Ni waktu siang, waktu untuk nafsu kita, nafsu makan kita, tapi manageable lah, uruskan dengan yang terbaik. Itu 4 pesanan Rasulullah, selain bertiga macam yang di atas tadi. Juga ia berkata, seharusnya seorang yang berakal selalu memerhatikan urusannya dan mengenal orang-orang di masanya dan menjaga kemaluan dan lidahnya. Itu dipesan juga lagi, suruh menjaga lidah kita dan kemaluan kita. Orang yang berakal, perhatikan urusan, mengenali orang-orang di masanya, mengenal orang di masanya. Kita kena ambil tahu jiran kita, kena ambil tahu sahabat kita, kena ambil tahu semua yang berada di sekeliling kita. Itu dipesankan kita, seharusnya seorang yang berakal selalu memperhatikan urusannya. Dia tahu bab urusannya, urusan ke mana kita, mengarah ke mana urusan kita. Mesti mengambil tahu, pandang dengan mata hati kita, kesan, impak dan pembawaan kita. Yang kedua, mengenal orang-orang yang di masanya, yang sama waktu, sekeliling lah, apa yang berlaku di sekelilingnya, dan menjaga lidahnya dan kemaluannya. Itu pun dipesan dalam kitab ni. Orang yang berakal kena ingat bab tu. Yang seterusnya, Abu Layth menyebut bahawa kalimat-kalimat ini tersebut dalam hikmat Nabi Daud AS. Ini pun diulang oleh Nabi Daud AS, kalimat yang di atas tadi. Jaga akal kita, orang yang berakal perhatikan urusannya, mengenal orang di masanya, menjaga kemaluan dan lidahnya, lisan kita. Anas bin Malik berkata, Luqman Al-Hakim di tempat Nabi Daud AS. Sedang Nabi Daud membuat baju besi untuk perang. Maka Luqman hairan melihat Nabi Daud bekerja dan akan bertanya, tetapi tertahan oleh hikmatnya sehingga tidak bertanya. Dan ketika telah selesai dicuba baju itu oleh Daud sambil berkata, sebaik-baik baju besi untuk perang dan baik pula orang yang mengerjakannya. Lalu disambut oleh Luqman, diam itu hikmat, tetapi sedikit yang dapat melaksanakannya. Hebatnya Luqman Al-Hakim, waktu zaman Nabi Daud. Ini sama zaman, waktu bersama Nabi Daud. Sedang Nabi Daud tengah buat baju besi untuk perang. Luqman nak tegur waktu Nabi Daud bekerja, tapi tidak berterusan untuk bertanya ataupun untuk berkata atau lisannya, tapi tertahan oleh hikmatnya. Ada kelebihan sehingga tidak tertanya. Dan ketika telah selesai
dicuba baju itu oleh Daud sambil berkata, sebaik-baik baju besi untuk perang. Tu Nabi Daud kata, sebaik-baik baju besi untuk perang. Original design baju besi untuk perang ialah Nabi Daud alaihi salam. Pasal apa? Dia tukang besi yang hebat, mukjizat. Dia boleh melentur besi jadi lembut, ya. Dan baik pula yang mengerjakannya. Tu siapa yang gunakan betul-betul baju besi ni ialah untuk perang, tu yang terbaik. Kemudian Luqman menjawab, lalu disambut oleh Luqman, diam itu hikmat. Tu diam itu ada bab kelebihan orang diam adalah lebih, tetapi sedikit yang dapat melaksanakan. Orang yang nak diam mulut ni, diam lisan dia memang terlampau sedikit untuk mengerjakan bab diam. Bab nak mendiamkan lisan terlalu sedikit. Tambah lagi zaman sekarang, zaman akhir zaman, tak bercakap tapi boleh bercerita dalam WhatsApp, dalam handphone, dalam Facebook, Instagram, macam-macam. Seorang pujangga berkata, al-ilmu zainun wa sukutuhu salamatun fa iza nataqta fala takun miksara ma min nadimta ala sukutika marratan wa laqad nadimta alal kalami mirara. Ilmu itu perhiasan dan diam itu keselamatan. Maka bila engkau berkata-kata, maka jangan banyak-banyak. Jika banyak menyesal kerana diam satu kali, maka sungguh engkau akan menyesal kerana banyak bercakap berulang kali. Diceritakan oleh seorang pujangga, ilmu itu perhiasan. Bila ada ilmu ni, dia sebagai perhiasan untuk kita gunakan secara sebenarnya. Diam itu keselamatan. Sebab tu yang berilmu tu lagi banyak ilmu, lagi dia diam. Bimbang, takut tersalah cakap, takut tersalah lisan. Maka bila engkau berkata-kata, maka jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Bila suruh bercakap, kita jangan cakap banyak. Jika engkau menyesal kerana diam satu kali. Bila engkau menyesal, jika engkau menyesal kerana diam satu kali, maka sungguh engkau akan menyesal kerana banyak bercakap berulang kali. Tu sesal tak sudah. Pasal apa? Banyak sangat bercakap, banyak dosa, banyak menyakitkan hati orang lain. Tu sesal tak sudah. Di lain riwayat, Luqman sabar, tidak bertanya. Tidak bertanya itu sehingga 1 tahun lamanya. Seorang pujangga berkata, yamutul fatamin ashratin bilisani walaisa yamutul mar'u min ashratil rijli. Seorang akan mati kerana tergelincir lidahnya, dan tidak ada orang mati kerana tergelincir kaki. Pasal mulut, pasal lidah, orang boleh tergelincir lidahnya, orang boleh mati. Membuat fitnah daripada mulut tu. Fitnah tu boleh menyebabkan kematian. Macam-macam fitnah berlaku sekarang yang membolehkan jadi bab kematian. Sebab tu diceritakan sini, orang akan mati kerana tergelincir lidahnya, bukan mati tergelincir kakinya. Hebat, cerita zaman dulu. Kemudian, la tantiqanna bima karihta rubbama nataqal lisanu bihadisin fayakunu. Jangan mengucapkan apa yang tidak engkau suka, sebab kemungkinan lidah itu mengucapkan sesuatu, maka terjadi apa yang dikatakan itu. Jangan diucapkan, jangan diucapkan apa yang kita tidak suka. Kadang-kadang kita tak suka, maki hamun, cakap mencarut, cakap yang buruk, cakap yang tidak, cakap yang tidak bermanfaat. Kadang-kadang berkemungkinan lidah itu mengucapkan sesuatu, maka terjadi apa yang dikatakan. Dia jadi macam doa. Sebab tu jangan buat pelik-pelik dalam keluarga kita, apalagi yang di luar. Dia akan menjadi bab doa, takut makbul. Tu Humaid bin Abbas berkata, demi sesungguhnya tiada sesuatu yang saya ketahui tempatnya sangat layak
untuk dipenjara seperti lidah yang sangat lemas. Yang ada di mulutmu engkau penjarakan dari segala yang bukan kepentinganmu dengan kunci yang kuat. Sebab ada kalanya kalimat itu keluar dari seorang kerana bercanda, tetapi membawa panah yang menyebabkan mati dengan segera. Dan diam itu lebih baik daripada kalimat yang bergurau. Maka jadilah engkau seorang pendiam supaya selamat. Dan bila berkata maka harus adil. Dan jangan ceroboh terhadap kawan. Dan bila engkau membenci maka sedang-sedang sahaja. Sebab engkau tidak mengetahui bilakah engkau akan membenci kekasih atau sayang pada yang engkau benci. Kerana itu hendaknya engkau berakal. Ini pesan kata ni. Apa bab apapun, kita tetap jaga bab akal kita. Nak bercakap supaya kita berfikir. Kalau boleh dipenjarakan lidah kita ni, cakap yang perlu. Pasal yang ada di mulut kita ni penjara dari segala yang bukan kepentingan kita. Kita penjarakan mulut kita ni. Jangan benda-benda yang tak penting bagi kita, kita masih lagi teruskan dengan kunci yang kuat. Sebab ada kalanya kalimat yang keluar tu seorang kerana bab bercanda atau bergurau senda, tapi membawa panah yang menyebabkan mati dengan segera. Bila kerana mulut santan binasa. Betul lah tu. Mengosapkan semua. Kerana mulut badan binasa, mati. Fitnah yang disebarkan. Tu. Dan diam itu tetap lebih baik daripada kalimat bergurau. Maka jadilah engkau seorang pendiam supaya selamat. Bila berkata maka harus adil. Bila berkata kita berfikir, bercakap kita berfikir. Ada bab keadilan tu. Keadilan tu kita cakap, tak bimbang kita. Dan jangan ceroboh terhadap kawan. Dan bila engkau benci maka sedang-sedang saja. Jangan suka mengusik kawan. Jangan membuli. Macam-macam. Sekarang dah ada trend orang nak membuli orang, kononnya bergurau. Dipanggil apa? Prank. Prank. Tarik kursi sampai jatuh, terjungkang kawan tu. Macam-macam. Menyakitkan. Ada yang sampai ke mati pun ada. Kononnya nak bergurau cara yang glamour lah, nak masuk dalam kamera, masuk dalam filem. Tu peliknya perangai manusia zaman sekarang. Sebab engkau tidak mengetahui bilakah engkau membenci kekasihmu. Berarti jangan benci sangat. Benci sangat pun tak boleh. Benci 100% pun tak boleh. Dibimbangi perkara yang pelik akan berlaku. Sebab engkau tidak mengetahui bila engkau akan membenci kekasihmu atau sayang pada yang engkau benci. Kerana itu hendaklah engkau berakal. Maksudnya kita ni dipesankan kita berakal. Maksudnya berfikir kalau nak buat sesuatu. Nak bercakap tu berfikir. Seorang hakim berkata diam mengandungi 7,000 kebaikan. Allah tu. Diceritakan ni diam itu mengandungi 7,000 kebaikan. Dan tersimpul dalam 7 kalimat, dalam tiap kalimat 1,000. Tu 7,000 kebaikan kemudian disimpulkan pada 7 kalimat, dan tiap kalimat tu ada 1,000. Tu bab diam saja diceritakan oleh seorang hakim. Pertama, diam itu ibadah tanpa susah payah. Allah tu. Salah satu ibadah yang paling hebat ialah diam. Diam, jangan diam bodoh, diam berisi lah. Diam tu kita berzikir, diam tu kita berfikir, diam itu memandang yang akan datang, diam itu memandang yang akan berlaku, diam itu memandang kesan-kesan yang sedang berlaku, diam itu menghentikan percakapan yang tak menentu, percakapan yang tidak berguna, percakapan yang tidak membawa faedah. Diam. Tu. Yang kedua, diam. Yang kedua, perhiasan tanpa berhias. Bila orang ada buat perangai bab diam, satu perhiasan pada diri seseorang itu. Tak payah nak berhias. Salah satu perhiasan yang hebat pada seseorang itu, diam. Diam pasal kecerdikan dia, smart.
tapi berisi, berilmu, menjadi tauladan. Diam, dia malu dengan Allah Ta'ala. Bukan malu dengan orang, malu dengan Allah Ta'ala. Bila malu dengan Allah Ta'ala, automatik dia malu dengan orang. Malu, dia segan nak buat maksiat, segan nak bercakap yang tidak-tidak. Jaga tertib. Tu. Tapi kebanyakan dah tak ada dah bab malu. Pasal apa? Bukan dia malu dengan orang. Bab malu dengan orang tu tak ada. Malu dengan Allah Ta'ala tu tak ada. Allah bagi nikmat hebat, macam-macam. Di Malaysia ni macam-macam makanan, macam-macam kemudahan, tapi tak ada bab malu. Bagi peluang nak ke surau dah sekarang, ke masjid, masih lagi relax lagi di luar. Dah kena dah. Ni masih tak habis lagi PKPP. Masih lagi relax di luar, tak nak ke masjid, tak nak ke surau. Tenang, malu tu tak ada. Diam, tapi diam ke mana? Sampai habis waktu maghrib, habis waktu zuhur, habis waktu asar, masih lagi bertenang. Tak nak berhenti. Kalau meeting tak nak berhenti. Dah azan dah Allah panggil, tak malu. Allah dah bagi peluang untuk mencari rezeki daripada zaman PKP sampai tak boleh bergerak. Ni sekarang Allah bagi peluang untuk bekerja, cari rezeki. Bila azan, tak malu dia dengan Allah Ta'ala. Dia buat diam juga. Tu diam yang tak berisi, diam yang tak ada faedah. Pasal apa? Dia tak malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, diam mengandung yang ketiga, yang mengandung lebih 7,000 tu. Yang ketiga, diam tu kehebatan tanpa kerajaan. Senyap. Hebat. Senyap. Memerintah tapi dia senyap. Tapi bergerak. Pekerjaan bergerak. Gerak gempur bergerak. Semua cukup. Bertenang. Sistematik. Membawa faedah kepada rakyat. Senyap. Apa orang kata, dia takkan melawan. Dia takkan jawab. Dia semua diam. Tapi gerak kerja diteruskan. Tu yang hebat. Walaupun tanpa kerajaan. Kehebatan diam tu. Yang keempat, benteng tanpa pagar. Tu. Orang yang memang hebat. Perisai dia ialah satu, ialah diam. Tapi berisi. Dengan zikir dia, dengan Quran dia, dengan doa dia. Semua hebat. Tapi tak ditunjukkan, dia diam. Tu benteng yang paling hebat. Tak payah pagar. Diserah terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, diam itu adalah kekayaan tanpa minta maaf kepada orang lain. Tu. Kekayaan yang hebat bukan pasal harta, tapi dia diam. Kekayaan yang tanpa minta maaf kepada orang. Yang keenam, diam itu istirahat bagi kedua malaikat pencatat amal. Tu yang paling hebat. Malaikat boleh rehat, relax. Pasal apa? Perangai diam tu, yang tak ada kemaksiat, yang tak ada bab yang ke lara atau meleka, bab yang kesana kemari, tak jadi apa. Pasal apa? Dia diam. Malaikat nak catat apa pun tak boleh. Bertenang malaikat, rehat. Yang ketujuh, menutupi. Diam tu menutupi segala aib, cacat. Tu diam itu menutupi bab aib. Tu jangan dicerita. Dia tahu cerita orang tapi tak cerita, senyap. Pasal apa? Sayangkan sahabat, bimbang aibkan orang. Lebih baik dia diam. Yang juga terus disebut bahawa diam itu keindahan bagi orang alim dan menutup bagi orang yang bodoh. Tu. Orang alim ni banyak banyak diamnya. Tak mau dia berseluruh sangat melebih-lebih. Dia tak mau dia terlibat ataupun syubhat benda-benda yang lara leka. Kemudian dia penutup bagi orang yang bodoh. Dah tahu dah. Kalau dia bercakap confirm orang dah tahu dah dia ni bodoh. Kalau dia diam, tapi janganlah macam tu. Berterusan carilah untuk menghilangkan bab kejahilan ataupun kebodohan tu. Jangan diam terus sampai ke mati, tak belajar, tak mengaji macam-macam. Boleh lagi dah. Apa dah? InsyaAllah lagi 5 minit lagi. InsyaAllah. Satu perenggan lagi. Bab menjaga lisan. Seorang hakim berkata, jasmani anak Adam itu terbahagi pada 3. Jasmani anak Adam terbahagi pada 3. Pertama, hati. Kedua, lidah. Ketiga, anggota-anggota badan.
Dan Allah telah memuliakan masing-masing dengan kemuliaan sendiri-sendiri. Memuliakan hati dengan makrifat dan tauhid. Itu kegunaan hati, kenal Allah Ta'ala. Dan memuliakan lidah dengan kalimah syahadah la ilaha illallah, dan membaca Al-Quran. Dan memuliakan semua anggota badan dengan sembahyang, puasa dan lain-lain cara ibadah. Itu fungsi 3 anggota utama di dalam tubuh badan anak Adam. Dan Allah menyerahkan masing-masing itu pada pengawas dan pengawal. Maka hati diawasi oleh Allah sendiri, sehingga tiada yang mengetahui apa yang ada di dalam hati perasaan kecuali Allah sendiri. Lidah diserahkan kepada malaikat raqib atid. Ma yalfiddu min qaulin illa ladaihi raqib atid. Yakni tiada melepas sepatah kata melainkan padanya pencatat raqib dan atid. Apa yang kita lafaz, satu patah je tetap akan dicatat. Dan anggota badan lain diserahkan kepada perintah dan larangan, dan masing-masing diminta menepati dan jujur. Maka kejujuran hati iaitu tetap beriman, tidak hasad, iri hati atau khianat dan tipu daya. Tu hebatnya hati yang bersih, itu dapat kejujuran hati. Terus iman, tetap dengan imannya, tidak ada bab hasad, tidak ada bab iri hati, tepati dan jujur. Maka kejujuran hati iaitu tetap beriman, tidak hasad, iri hati atau khianat dan tipu daya. Tu jauh daripada bab khianat ataupun zalim ataupun bab tipu daya. Dan kejujuran lidah tidak ghibah, dusta, dan tidak membahaskan apa-apa yang bukan kepentingannya. Dan kejujuran anggota badan tidak digunakan untuk maksiat dan tidak mengganggu orang Muslim. Maka siapa yang tidak jujur hatinya seperti munafik, dan siapa yang tergelincir lidahnya maka ia kafir, dan siapa tergelincir anggota badannya maka ia maksiat, berdosa. Allah. Tu. Ya. Fungsi-fungsi satu badan, anggota badan. Tu. Pertama tadi, bab hati yang tidak jujur hatinya seperti, berarti dia munafik. Hati itu tak jujur, yang diketahui oleh Allah Ta'ala. Dan siapa yang tergelincir lidahnya maka ia kafir. Hati-hati bab lidah kita. Pasal lisan tu lah kadang-kadang kita terkafir, tergelincir lidah. Lidah kita tergelincir, ucapan kita tu menyebabkan kita bab murtad, jadi kafir kita. Akhir sekali, siapa yang tergelincir anggota badannya bukan pasal jatuh, tapi pasal tubuh badan ni membuat maksiat menghadap Allah Ta'ala. Tu dia bermaksiat. Maksiat macam-macam, tidak sujud, tidak solat, tidak mengikut apa yang dibuat juga bab yang diharamkan Allah Ta'ala. Tu dipanggil tergelincir tubuh badannya dengan maksiat, yakni berdosa terus pada Allah Ta'ala. Tu antara yang kita dapat malam ni. Mudah-mudahan kita jaga bab lisan kita. Panjang lagi bab lisan, tinggal lagi semuka setengah. InsyaAllah kita sambung malam esok, kalau ataupun subuh pagi besok, kalau tak ada kuliah di surau al-masjid, kita sambung di online pagi besok, kuliah subuh insyaAllah. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala, buruk daripada saya, kelemahan diri saya. Kita sudah surah Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil amarana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa si' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa ani syarri amrina wa akhdi hawadina wa fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami,
Luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuquhu Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suhu Allah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta takhassanna bi izzati wal jabr wa tasanna bil malak wa dakhal ladzi la yamut isrifanna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal hammi wa ya kashifal ghammi ya man ibadi wa ya kham ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya wa ya dafi'al bala ya rahim ya dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf wal mutarifah wasyadaida wal mihan ma zahara minha wa ma batana fi balina hadha hasata wa damsin amali tasyaqadira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Allahumma ansur Islam wa muslimin. Allahumma ansur Islam wa muslimin. Allahumma ansur Islam wa muslimin. Mujahidin fi kulli makan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa subuh esok ataupun maghrib esok di Surau Ar-Rayhan. Ar-Rayhan di Bandar Teknologi Kajang. InsyaAllah maghrib esok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.